Abu Ali Daqqaq kata, takut ni ada 3 peringkat. Yang pertama disebut sebagai khaufun. Khaufun ni takut biasa. Takut biasa disebut neraka Allah, takut. Azab Allah, takut. Yang kedua disebut khasyah. Khasyah ini takut kerana ada ilmu yang dalam. Ia biasa dinisbahkan kepada ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang sebenar-benar takut pada Allah ialah ulama. Sebab tu kita lihat takut ulama tak macam takut orang awam. Takut ulama lain berdasarkan ilmu dia. Takut orang awam berdasarkan kepada ancaman. Dia ancam maka dia takut. Dan yang ketiga ialah takut paling hebat, takut yang paling tinggi namanya haibah. Tuan-tuan, kita beri contoh begini. Ada seorang kita kenal. Ada orang tu kita takut dia garang, dia outspoken macam tu, maka kita pun hati-hati dengan dia. Ada seorang tu kita hormati dia. Dia ni majikan kita, dia tok guru kita, maka kita pun takut dia dan kadang kita tahu kedudukan orang tu di sisi kita. Yang ketiga, seorang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa, prihatinnya luar biasa, sehingga mendatangkan rasa haibah. Macam ulama sama ulama. Dia takut sama dia, bukanlah takut khasyah, tapi takut haibah. Ish, hebat dia ni. Duduk dekat pun dah. Sehingga tak boleh bercakap di hadapan ulama ini. Bukan kerana takut dipukul, dilempang. Haibah dia. Luar biasa haibah. Sehingga seorang ulama ada bertanya pada muridnya, apakah kamu mampu membaca Al-Quran 30 juzuk secara hafazan dalam solatmu? Dia kata mampu. Kalau sekiranya ada orang yang lebih alim pada kamu duduk belakang kamu, dia kata mungkin saya dapat separuh je baca. Kalau ada orang yang tahu tu. Kalau sekiranya aku yang duduk belakang kamu, Tok Guru, kalau Tok Guru duduk belakang, saya akan lupa terus. Kenapa? Haibah. Sebab itu saya menyaksikan, melihat sendiri, di mana satu ketika kami di Al-Azhar, ada seorang ulama Syekh Azhar yang sedang berkhutbah. Seorang ulama Azhar, yang orang kanan Universiti Al-Azhar, berkhutbah Jumaat. Ya, kami dengar khutbahnya petah, disulami ayat Quran, hadis, tidak tergagap, tak ada masalah. Tiba-tiba tengah kami dengar khutbah, masuk seorang ulama, namanya Imam Al-Allamah Al-Marhum Mutawalli Sya'rawi. Tuan-tuan, waktu mana dia masuk, seketika masjid menjadi bising. Dan khatib yang asalnya lancar, akhirnya tergagap-gagap. Hampir dia tidak mampu meneruskan perkataannya. Bila dia melihat susuk badan Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini pengalaman saya sendiri melihat haibah ulama ini. Sehingga khatib tu sampai jadi gagap. Tu kena penyakit gagap. Kenapa? Kehaibatan. Sehingga Syekh duduk dan orang ramai kembali bertenang, bola khutbah dijalankan, lalu dipendekkan khutbah. Ini cerita haibah. Jadi bila kita sebut nisbah kita dengan Allah, bukan dia malah takut biasa, takut azab Allah. Kita sentiasa baca tentang neraka, bala-bala kaum yang menimpa. Oh, takut kita. Janganlah Allah azab aku macam ni. Cerita Munkar Nakir dalam kubur. Takut. Bagi ini mukadimah dia. Dan datang pula dengan ilmu. Lalu tuan-tuan pun belajar sifat-sifat neraka. Tuan-tuan belajar tentang kubur secara detail. Maka datang rasa takut berlainan ilmu. Takut macam ni berkekalan. Takut yang cuma diancam dengan perjalanan masa dia boleh lupa. Tapi takut kerana ilmu. Sebab ilmu ada kat dada kita sentiasa. Setiap kali kita ke kubur datang rasa takut. Bimbang. Setiap kali kita fikir bila datangnya malakul maut, datang rasa bimbang kita. Dan yang ketiga ialah haibah. Haibah ini tuan-tuan, orang-orang yang menyembah Allah. Bukan lagi dengan ilmunya, tetapi menyintainya. Menyembah Allah dan rasa kasih sayangnya. Macam saya selalu contohkan orang bekerja. Ada orang bekerja, dia takut pada bos dia. Ada orang bekerja, tamakkan kepada pangkat kedudukan, gaji besar. Ada orang bekerja kerana dia suka dengan pekerjaan dia. Tak perlu dia ajar, dia suka. Tak perlu dia beritahu kepada dia datang awal, dia memang datang awal pun. Tak perlu beritahu pada dia balik pukul 5, punch card, dia akan balik lewat pada tu.
Tak perlu beritahu dia awak kena buat kerja tau. Dia sudah melakukan kerja sebelum diminta. Kan dia suka dan dia seronok. Orang yang menyembah Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan cinta, maka dialah yang mendapat haibah tadi.